له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Salam ukhwah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang amat Arif, Datuk Abbas bin Nordin yang akan kuliah bertajuk Hak Wanita dalam Undang-Undang Keluarga di Malaysia, yang berusaha Puan Rosniyati Mansor bersama dengan tim Gubernur Iman yang dirahmati lagi dikasihi para pecinta ilmu, sahabat jannah, muslimin muslimat yang telah pun mengimarahkan kuliah maghrib pada malam ini. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat, taufik hidayah dan inayah serta kelapangan waktu yang diberi, dipilih pula kita berada di halaqah ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita diterangi hati, ditingkatkan iman dan dapat tingkatkan ilmu apa yang akan disampaikan oleh Yang Amat Arif sebentar lagi. Sebelum kita mulakan kuliah maghrib kita, mari sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Yang Amat Arif Datuk Abbas Nordin ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita bersama-sama dipayungi oleh para malaikat berada di halaqah ilmu, dianugerahkan rahmat dan keberkatan sepanjang kita berada di kuliah ini. Dan diingatkan pada para sahabat jannah, pastikan offkan mikrofon sepanjang kuliah berlangsung bagi membolehkan Al-Fadil Yang Amat Arif dapat menyampaikan kuliah dengan tidak ada sebarang gangguan. Kepada yang ingin buka kamera, pastikan dalam keadaan menutup aurat, mudah-mudahan tidak mengganggu sahabat-sahabat lain yang sedang menumpu kepada kuliah yang sedang berlangsung, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa majlis, dengan segala bangga dan sukacita mempersilakan Al-Fadil Yang Amat Arif Datuk Abbas Nordin untuk menyampaikan kuliah bertajuk Hak Wanita dalam Undang-Undang Keluarga di Malaysia. Dengan segala bangga saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Rosniyati binti Mansor bersama pimpinan Gubernur Iman, para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, panjangkan umur kita, diberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama lagi pada malam ini secara maya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatannya kepada kita, diampuni dosa-dosa kita, insya-Allah. Alhamdulillah, dalam kuliah yang lepas, dalam bab Undang-Undang Keluarga Islam ini, hak-hak wanita dalam Undang-Undang Keluarga Islam, saya telah kongsikan berkaitan dengan bercerai melalui ta'liq, ta'liq, sama ada ta'liq yang dilafaz oleh suami selepas akad nikah ataupun ta'liq yang dilafaz oleh suami sewaktu perkahwinan berlangsung. Dah bagi contoh dulu, contoh
suami melafaz kepada isteri, kalau kau keluar daripada rumah ni jatuh talak, contohnya, ataupun kalau kau jumpa boyfriend lama jatuh talak, contoh. Ini contoh-contoh ta'liq, ataupun cerai yang digantungkan dengan syarat, ataupun apa-apa syarat. Jadi pada malam ini saya nak berkongsi cerai ta'liq yang ada beberapa kategori, yang saya nak kongsikan pada malam ini adalah kes-kes yang telah dilaporkan dalam jurnal hukum, yang mana pada malam ni kita nak tengok macam mana pendekatan mahkamah memutuskan kes cerai ta'liq ni. Dalam kategori pertama iaitu di mana kes-kes ta'liq, sebab dalam ta'liq nikah ni ada beberapa macam, sama ada suami tinggal lebih daripada 4 bulan hijrah berturut-turut tanpa nafkah, ataupun suami tidak memberi nafkah kepada isteri lebih daripada 4 bulan hijrah, ataupun suami mencederakan isteri. Jadi kita rujuk dulu kes-kes yang telah diputuskan. Ini kes antara kes-kes yang agak lama jugalah, saya nak kongsikan, yang dilapor dalam jurnal hukum, di mana kes yang isteri ditinggal langsung, tinggal langsung, tak balik-balik lah, seolah-olah begitulah, dan gagal memberi nafkah, tetapi sewaktu perbicaraan suami ni hadir di mahkamah, mana kes berlawan lah di mahkamah. Saya mulakan, ni banyak, ada banyak kes yang saya nak kongsikan ni. Mungkin saya kongsikan beberapa kes dalam bab meninggal langsung isteri ni. Jadi isteri berhak menuntut di mahkamah berdasarkan ta'liq, aku janji, yang dilafaz oleh suami semasa selepas akad nikah. Jadi saya mulakan dengan satu kes di Perlis, iaitu kes Aminah lawan Ahmad. Ini kalau ada kebetulan ada pula saudara mara kita nama yang sama, saya harap kita kena berlapang dada lah. Bila kes ni dilaporkan, dia dah jadi, maknanya dia bukan jadi sulit lagi dah, bila dilaporkan, sebab bicara dalam mahkamah terbuka, jadi dia bukan jadi sulit ataupun jadi rahsia lah. Dalam kes ni, kes di Perlis ni pada tahun 1970-an, di mana pihak isteri Aminah ni lah, Aminah lawan Ahmad ni, Puan Aminah ni pihak yang menuntut lah, telah memohon kepada qadi. Waktu tu tahun 70-an ni mahkamah qadi, bukan waktu tu belum ada mahkamah syariah lagi. Nama lah, sebenarnya sama je, mahkamah qadi, mahkamah syariah ni sama lah. Jadi Aminah ni menuntut, memohon kepada mahkamah qadi untuk mengesahkan talak, yang dilafazkan secara ta'liq oleh pihak suami semasa akad nikah. Ada lafaz ta'liq yang dilafaz. Dalam ta'liq talak adalah jatuh talak kalau pihak suami meninggalkan pihak isteri, tidak bersekudukan, tak tinggal serumah lah, dan tidak memberi apa-apa nafkah kepada isteri selama sebulan. Ini ta'liq yang lama ni, ni ta'liq yang dulu-dulu punya ta'liq ni. Ini saya ingat undang-undang kalau di Negeri Sembilan, undang-undang tahun 1960 dulu ni. Jadi pihak isteri ni menuntut, kerana sebab suami telah meninggalkan dia, dan tak duduk serumah, dan juga tak beri nafkah mulai November tahun 1969 hingga Januari 1970. Lama tu, November 1969 sampai Januari 1970. 3 bulan. November, Disember, Januari, 3 bulan. Ta'liqnya sebulan. Ta'liq sebulan tinggal, tak boleh. Sekarang ni kalau saya tak silap saya, ta'liq ni 4 bulan kan. Kalau tinggal tu 4 bulan.
Jadi mahkamah qadi waktu itu berpendapat setelah mengkaji dengan teliti segala keterangan-keterangan yang diberi oleh pihak isteri tadi ni, keterangan pihak suami serta 2 orang saksi bagi pihak isteri, dan juga merujuk kepada surat lafaz ta'liq. Dia di belakang surat nikah tu kan ada surat lafaz ta'liq yang dibaca oleh suami lepas akad nikah ya. Jadi mahkamah kata bahawa tuntutan pihak isteri adalah sabit. Mahkamah sabitkan. Dan mahkamah mengambil keputusan iaitu gugur talak, jatuh talak ke atas isteri tadi dengan 1 talak atas alasan ta'liq. Atas alasan ta'liq yang dilafaz selepas akad nikah ya. Kemudian kes ini kes ni telah dirayu telah dirayu kepada jawatan kuasa ulang bicara. Saya nak nyatakan di sini dulu ni, zaman dulu ni hadirin hadirat, kes daripada mahkamah qadi ni bila dirayu, dia terus dirayu kepada jawatan kuasa ulang bicara ya. Dia tak naik pergi mahkamah qadi besar. Dia direct pergi kepada jawatan kuasa rayuan ulang bicara nama dia ya, jawatan kuasa ulang bicara. Tetapi dalam kes Aminah tadi ni mahkamah rayuan dia waktu tu tak ada mahkamah rayuan, dia panggil jawatan kuasa ulang bicara macam mahkamah rayuan sekarang lah ya. Jadi mahkamah rayuan bila dirayu kes ni, mahkamah rayuan mengesahkan keputusan mahkamah qadi tadi adalah betul. Maknanya mahkamah qadi tadi sabitkan cerai taklik tadi yang dipohon oleh pihak isteri tadi ya, sebab suami dalam lafaz taklik tu lepas nikah tu tak boleh tinggal lebih daripada sebulan ya, sedangkan suami meninggalkan isteri lebih daripada 3 bulan ya. Itu kes yang berlaku di Perlis ya. Kemudian saya merujuk satu kes di Kelantan kes di Kelantan iaitu kes Zubaidah lawan Abdul Rahim. Ini kes yang lebih kemudian pada tahun 1983 ya, di mana pihak isteri menuntut untuk mengesahkan ta'liq di mahkamah qadi lah ya. Dia mendakwa suaminya telah meninggalkannya selama 5 bulan. Ini pihak isteri mendakwa lah ya. Saksi-saksi tidak dapat menyokong tuntutan ini, maknanya tak ada saksi lah ya. Saksi pun tak mungkin keterangan saksi-saksi ni tak cukup kuat lah ya. Jadi apabila saksi ni tak dapat menyokong tuntutan isteri tadi ni yang kononnya ditinggalkan selama 5 bulan tadi ni maka kadi memutuskan oleh kerana tuntutan keterangan daripada pihak isteri tadi ini tidak mendapat sokongan daripada saksi, maka pihak suami ni kes hadir di mahkamah suami hadir pihak suami diminta untuk bersumpah. Apa nama sumpah tu? Sumpah nafi nama dia ya. Iaitu untuk menafikan tuntutan isteri tadi ya. Jadi selepas pihak suami sumpah menafikan, maknanya dia nak menafikan yang dia bukan tak ada balik lah dalam tempoh 5 bulan tu ya. Maka bila pihak suami bersumpah, maka mahkamah buang kes tu tak sabitkan tuntutan isteri ya. Dia begini hadirin hadirat sekalian ya, dalam kaedah pembuktian di mahkamah ni ya, bila dua-dua pihak hadir, pihak isteri hadir, pihak suami hadir sekarang kes cerai taklik ya. Jadi dalam kaedah yang disebut dalam hadis Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i, pihak yang menuntut, yang ini pihak isteri yang datang menuntut cerai taklik tadi ni, hendaklah mendatangkan bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, ni hadis. Dan di samping itu pula, wal yaminu 'ala man ankara. Pihak yang satu lagi, pihak suami sebagai pihak yang kena tuntut, boleh mengangkat sumpah untuk menafikan ya, kalau maknanya kes tu tak kuat lah ya. Jadi macam kes di Kelantan tadi ni, kes Zubaidah lawan Abdul Rahim tadi, dia mendakwa dia ditinggalkan oleh suami dia selama 5 bulan, tetapi saksi-saksi dia ya,
saksi-saksi dia tak dapat menyokong. Maknanya keterangan saksi ni tidak dapat membuktikan yang suami tadi telah tinggal Zubaidah ni selama 5 bulan. Jadi kes ni tak kuat. Ya. Tak ada, maknanya keterangan saksi ni tidak dapat membantu tuntutan cerai taklik daripada Zubaidah tadi terhadap suami dia. Jadi dalam keadaan macam tu, dalam hadis Nabi yang menjadi kaedah pembuktian di mahkamah, apa kata? Wal yaminu ala man ankara. Pihak yang kena tuntut, pihak suami boleh angkat sumpah untuk menafikan tuntutan isteri. Ya. Sumpah wallahi tu, wallahi. Ya, sebab isteri tadi mendakwa suami tinggal dia 5 bulan. Suami menafikan. Ya, dalam suami menafikan. Macam mana nak nafikan? Dia kena angkat sumpah. Ini kaedah dalam Islam. Ya, jadi maknanya bila kita mendakwa, seseorang isteri tadi mendakwa di mahkamah, tak kiralah dakwa cerai taklik ke ataupun mohon fasah ke, dan lain-lain ya. Bila kes dia tak dibuktikan dengan saksi-saksi, maknanya kes ni tak kuat. Bila kes tu tak kuat, maka suami yang dituntut ni, pihak suami yang dituntut ada hak untuk bersumpah menafikan. Ya, sebab tu dalam kes ni hakim ataupun mahkamah qadi ni, hakim syar'i yang di sini di Kelantan ni minta suami tadi sumpah nafi. Ya, sumpah nafi. Dia angkat sumpah lah, wallahi wabillahi watallahi, saya dengan ini menafikan bahawa tuntutan pihak isteri adalah tidak benar. Ya, soalah begitulah. Lebih kurang sumpah dia. Jadi bila dia bersumpah tu menafikan tu, maka tak hakim kena buang kes lah. Buanglah tuntut, tak sabit lah cerai taklik tu. Dia begitu. Dia tengok kita yang kes di Perlis tadi ni sabit sebab kes dia kuat. Saksi-saksi pun menyokong tuntutan, mengesahkan suami tak balik. Tu berbeza nampak pendekatan mahkamah. Cumanya hadirin hadirat sekalian, bukan semua kes boleh sumpah. Macam kes di Kelantan ni saya nyatakan tadi ni, bila mana yang boleh guna sumpah tadi? Bila isteri gagal membuktikan kes dia. Saksi dia pun tak menyokong keterangan dia. Mungkin saksi punya keterangan tu sangat lemah. Ataupun dia kata dia tak tahu dan sebagainya. Ini mustahak, saksi ni mustahak. Sebab itu kalau kita nak pilih orang jadi saksi ni, biarlah orang yang tahu. Apa maksud saksi ni? Dia yang tahu cerita lah sekurang-kurangnya. Ataupun dia menyaksikan sendiri. Saksi ni tu panggil saksi tu. Dia menyaksikan, dia yang tengok. Contoh jiran ni kan. Jiran sebelah rumah boleh jadi saksi. Memang saya tak nampak, kata suami dia balik. Memang tak ada balik-balik, kata. Dah berbulan-bulan dah saya tak nampak suami si Fulan ni. Sebab saya jiran dia, saya tahulah, kata. Memang dah lama tak nampak. Tu baru betul. Maknanya dia saksi yang kuat. Kalau saksi ni hanya sekadar dengar cakap, bila hakim tanya macam mana kamu tahu? Dia yang cerita kat saya, kata. Saya tak tahu suami dia balik ke tak balik, saya tak tahu. Tapi dia yang cerita kat saya suami dia tak balik-balik. Itu keterangan dengar cakap nama dia, tak kuat. Tak kuat lah. Sebab dia tak menyaksikan dan dia pun tak tahu. Bila tak menyaksikan dan tak tahu, jadi keterangan tu boleh ditolak oleh mahkamah. Nampak Bila saksi-saksi kita ditolak oleh mahkamah, itu yang pihak satu lagi ada hak untuk sumpah nafi, nama dia. Sumpah menafikan tuntutan kita. Ini yamin nafi, ataupun dalam kaedah pembuktian di mahkamah dipanggil al-yamin al-asli, yamin yang asal. Sebab disebut dengan jelas dalam hadis Nabi tadi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Pihak menuntut kena mendatangkan bukti, kalau tidak
pihak yang kena tuntut ada hak untuk bersumpah, bersumpah menafikan. Kemudian saya pindah pada kes, saya ingat jelas kes di Kelantan tadi Kemudian kes di wilayah persekutuan Rokiah lawan Muhammad ini tahun 1981, iaitu isteri menuntut cerai taklid daripada suami dia dengan alasan suami tidak memberi nafkah. Ini kes di wilayah persekutuan Jadi selepas mendengar keterangan saksi-saksi dan suami pihak satu lagi pun beri keterangan, mahkamah menjatuhkan hukuman bagi pihak isteri yang ini mensabitkan cerai taklid mensabitkan cerai taklid dan memerintahkan perceraian dengan talak satu jadi kalau dalam lafaz taklid itu jatuh talak satu lah kalau dalam lafaz taklid itu jatuh talak khulu' jadi talak khulu' lah dia beza tu. Ini dia ikut lafaz ta'liq dalam surat nikah tu, di belakang surat nikah tu ada lafaz ta'liq. Ada negeri yang jatuh talak satu. Ada negeri yang bila suami langgar ta'liq tu dia akan jatuh talak khulu'. Talak khulu' ni maknanya talak dengan tebus talak lah. Itu yang kadang-kadang isteri kena membayar kepada pihak mahkamah RM1 ataupun RM10 sebagaimana yang dicatat dalam lafaz taklid tu. Ini terpulanglah untuk mahkamah sabitkan cerai taklid tu Kemudian kes yang lain dalam kes di wilayah persekutuan satu lagi kes Salimah Wigan lawan Muhammad Anwar ni kes tahun 1984 di mana isteri menuntut cerai taklid terhadap suaminya yang tidak memberi nafkah tidak memberi nafkah. Dalam pembelaan ni suami hadir di mahkamah suami hadir membela diri dia. Waktu dia membela diri suami dia kata dia tidak perlu memberi nafkah oleh kerana belum ada persetubuhan antara mereka. Ni pelik sikit kes ni. Nanti saya terangkan. Mahkamah meminta kedua-dua pihak mengangkat sumpah. Isteri telah mengangkat sumpah dan berkata telah ada persetubuhan antara mereka. Jadi suami enggan mengangkat sumpah Jadi mahkamah memberi penghakiman bagi pihak isteri. Mahkamah sabitkan cerai taklid. Dia begini dalam kes ni. Isteri mohon cerai taklid dengan alasan suami tak beri nafkah. Suami pula mendakwa membela diri dia di hadapan mahkamah, macam mana nak bagi nafkah sebab belum berlaku persetubuhan Kena ingat syarat wajib nafkah ni dalam perkahwinan selepas akad nikah maka perlu berlaku adanya hubungan kelamin, hubungan suami isteri. Baru datang wajib nafkah isteri tu. Kalau belum berlaku persetubuhan, belum wajib lagi. Itu hukum syarak. Hukum syaraknya begitu. Jadi dalam kes ni suami nak nafikan dia nak membela diri dia. Dia kata saya tak wajib bagi nafkah sebab belum berlaku persetubuhan. Jadi macam mana nak bukti? Jadi hakim perintah kalau macam ni kena angkat sumpah sebab seorang dakwa lain, seorang dakwa sebaliknya isteri dakwa telah berlaku persetubuhan. Suami pula kata belum berlaku persetubuhan Jadi dalam bab ini angkat sumpah ni, hakim suruh angkat sumpah ni berkaitan dengan sama ada berlaku atau tidak persetubuhan saja. Bukan bab nafkah tu. Bab persetubuhan tadi. Sebab bila berlaku persetubuhan maka wajib nafkah. Wajib nafkah atas suami kepada isteri. Jadi dalam kes ni yang berani bersumpah isteri. Suami tak berani bersumpah. Ini mungkin dia nak berbohong lah depan mahkamah. Bila isteri bersumpah depan mahkamah mengatakan memang telah ada persetubuhan jadi bila dalam taklid ni mana suami dah langgar taklid tak beri nafkah lebih daripada bulan yang disyarat dalam lafaz taklid tu
maka mahkamah memberi keputusan penghakiman yang memihak kepada isteri. Maknanya mahkamah sabitkan cerai taklik dengan satu talak. Ini kes di wilayah Persekutuan. Jadi maknanya cerai taklik di mahkamah ni ada macam-macam versi lah. Taklik tinggal, taklik tak beri nafkah dan sebagainya. Nanti kita pergi juga kepada taklik yang pukul. Kan dalam kes di Perak, saya rujuk satu kes di Perak, kes Sabariah lawan Kahar, 1977, kes agak lama lah, di mana isteri ni, Sabariah ni menuntut cerai taklik atas alasan suaminya telah meninggalkannya dan tidak memberi nafkah kepadanya untuk masa lebih daripada 3 bulan. Suami itu sebetulnya telah dihukum dipenjara, dipenjarakan, akan tetapi dia kata dia tidak mahu menceraikan isterinya. Isterinya berkeras hendakkan penceraian. Selepas mendengar isteri itu dan 3 orang saksinya dan keterangan suami, mahkamah memutuskan sabit pengaduan yang menuntut dan ia tertalak dengan talak 1 mengikut taklik. Mahkamah merujuk kepada kitab Asy-Syarqawi Al-Tahrir yang bermaksud sesiapa yang siapa yang membuat taklik talak dengan sesuatu sifat atau lafaz, maka jatuhlah talak dengan satu talak dengan adanya perbuatan ataupun sifat seperti mana kehendak lafaz taklik yang dibuat. Saya terangkan. Dalam kes Sabariah lawan Kahar ni, dia mohon cerai taklik daripada suaminya dengan alasan suami telah tinggal dia tak beri nafkah lebih daripada 3 bulan. Walhal sebenarnya suami tadi dipenjara. Macam mana dia nak balik? Kan? Dia dipenjara, dihukum penjara. Tak tahulah apa kesalahan, dia dihukum penjara. Jadi bila dihukum penjara, memanglah yang dalam kes ni mungkin lebih daripada 3 bulan lah dia hukum penjara, dan tak beri nafkah. Jadi macam mana mahkamah nak putuskan? Jadi dalam mahkamah, dalam kes ni mahkamah putuskan berpandangan dengan merujuk kepada kitab ni, Syarqawi Al-Tahrir. Dalam kitab ni sebut, kalau suami itu melafaz taklik, termasuklah selepas akad nikah. Bila berlaku syarat tu, tadi dalam akad nikah tadi ni, lepas akad nikah suami lafaz taklik tidak akan tinggal isteri lebih daripada 3 bulan, tanpa nafkah, maka bila isteri mengadu kepada mahkamah, sabit pengaduannya, maka jatuhlah 1 talak, contohnya. Jadi dalam kes ni hakim berpandangan, maknanya walaupun suami tadi tak balik sebab di penjara, tak kira lah. Sebab syarat yang diletak dalam lafaz taklik tadi dah berlaku. Apa syaratnya? Dia tinggal isteri lebih daripada 3 bulan. Lagi tak beri nafkah pula. Walaupun dia kena penjara. Jadi syarat yang digantung pada lafaz talak tadi tu berlaku, maka mahkamah boleh sabitkan talak. Ini yang berlaku di Perak ni, boleh faham, Jadi walaupun suami tadi beri alasan dia tak nak bercerai, dia dipenjara, jadi bila berlaku syarat taklik tu tetap mahkamah boleh sabitkan cerai taklik ni. Ini antara kes-kes yang saya rujuk berkaitan dengan keadaan-keadaan yang suami tinggal tadi ni. Sama ada tinggal dengan sengaja, tak balik-balik, ataupun tinggal sebab dipenjara tadi ni. Pun mahkamah boleh mensabitkan cerai taklik. Satu lagi kes di Perak, Khatijah lawan Ismail. Khatijah lawan Ismail ni kes tahun
1981, ya. Isteri ni mohon cerai taklik sebab suami telah tinggal dia lebih daripada 6 tahun, ya. Ya, 6 tahun, lebih 6 tahun, ya, tinggal, ya. Selepas perkahwinan kedua pihak, ya, duduk bersama lebih kurang 40 hari saja dalam kes ni. Ni ada juga berlaku, ya. Ya, pasangan lepas berkahwin duduk sekejap je, sebulan dua, lepas tu isteri suami ni tinggal, tak balik-balik. Ni yang berlaku ni, kes di Perak ni, ya. Kemudian 40 hari saja duduk sama, ya, iaitu duduk di rumah suami, ya, makna isteri ikut suami, ya. Bukan, ya, suami duduk di rumah isteri. Ni macam Negeri Sembilan dulu lah ni, ya. Zaman apa ni, kahwin di Negeri Sembilan ni, zaman mak-mak saya, ya. Bila lelaki dalam Negeri Sembilan ni kahwin dengan seorang perempuan Negeri Sembilan, biasanya suami pergi duduk rumah mentua, ya. Suami duduk rumah isteri ataupun rumah mentua, ya. Yang tu yang timbulnya yang saya sebut dulu, ya. Ada harta dapatan tinggal, harta bawaan kembali, ya, harta carian bagi, ya. Kita duduk rumah mentua, ya. Ada orang tanya ni tadi ni, ya. Kalau si suami dalam penjara telah dapatkan ahli keluarganya untuk bagi nafkah bagi pihak dia, adakah masih jatuh talak? Bagus soalan ni, ya. Siapa yang bertanya ni, ya. Kalau suami di penjara, ya, suami di penjara ataupun suami ni tak balik, ya, tetapi ada wakilnya hadir datang bagi nafkah bagi pihak dia. Ni kalau begitu tak boleh, mahkamah tak boleh sabitkan taklik sebab ada wakilnya datang bagi nafkah, ya. Ini nafkah zahir, nafkah batin lain. Itu nafkah nanti cerita lain pula. Ya, jadi dalam kes kalau suami di penjara ataupun dia tinggalkan isteri ni, contoh dia bekerja di luar negara lah contohnya, kan, ya, memanglah dia kena tinggal isteri dia, tetapi ada wakil dia datang ataupun dia bank in duit ke, ya, setiap bulan, ataupun ada wakilnya datang beri nafkah pada isteri, tak boleh. Ni jadi talak tak jatuh sebab syarat tak beri nafkah tadi tak berlaku. Ya, dia beri nafkah melalui wakil dia. Ya, jadi mahkamah waktu tu tak boleh, kalau dia mengadu ke mahkamah pun maka tak sabit, ya, tak sabit taklik tu. Tak boleh mahkamah nak menghukumkan sabit jatuh cerai tadi, ya. Tak berlakulah kalau begitu, ya. Okey, kita balik pada kes yang saya sebutkan tadi ni, ya. Kahwin, ya, yang ni suami isteri kahwin duduk di rumah isteri, keluarga isteri lah, ya. Lebih kurang 40 hari, ya. Kemudian pihak suami tadi ajak isteri ni pindah sewa bilik, ya, bilik kecil, ya, ke bilik yang kecil dan tidak mempunyai kelengkapan yang sempurna di kilang di mana pihak suami bekerja. Duduk sewa bilik, duduk bilik kecil. Tak ada kemudahan, ya. Maklumlah kalau duduk bilik ni apa yang ada, kan? Bilik air pun tak ada, ya, dapur pun tak ada, ya, ruang tamu pun tak ada, ya. Ni kes ni menarik ni, saya nak kongsikan. Jadi kemudian pihak yang ajak duduk ni ialah pihak silap saya tadi, bukan pihak suami yang ajak pindah ni, ya. Pihak isteri, ya. Pihak isteri yang ajak pindah. Isteri ni kerja kilang, ya, ada sewa bilik, ya. Jadi ajak suami duduk di bilik di kawasan kilang tu, ya. Tak ada kelengkapan, ya. Jadi pihak suami tadi tak mau, ya, tak mau duduk sama di bilik tu, ya, sebab tak selesa lah agaknya, ya, tak. Jadi kemudian bila tak mau, isteri tadi tinggalkan, ya, asal duduk rumah keluarga isteri.
kemudian isteri ajak duduk di bilik kecil, ya. Sebab kerja kilang, ya. Suami tak mau, kemudian suami tinggal. Suami tinggal tadi berapa lama? Lebih daripada 6 bulan, ya. Bila suami tinggal, pihak isteri buat tuntutan cerai taklik, ya. Tetapi permohonan itu telah ditolak oleh qadi, oleh hakim, oleh mahkamah qadi. Kemudian pihak isteri telah merayu, ya, merayu ke mahkamah rayuan. Waktu itu tak ada mahkamah rayuan, yang ada jawatan kuasa rayuan ulang bicara, ya. Diputuskan, mengikut kaedah syarak, nafkah, makan, minum, pakaian, mengikut kadar kemampuan suami. Akan tetapi mengenai tempat tinggal, ianya mengikut taraf isteri. Ya, dalam kes ini, isteri mempunyai rumah yang sempurna di mana pada mulanya suami telah duduk dan makan minum bersama selama lebih daripada 40 hari. Ya. Mengenai tempat tinggal yang telah diadakan oleh suami, jawatan kuasa rayuan telah dapati ianya adalah sebuah bilik kecil tanpa kelengkapan. Ya. Tanpa kelengkapan yang sempurna di kilang di mana suami bekerja. Ya. Kadi telah tidak mengambil kira kesesuaian tempat tinggal yang telah disediakan oleh suami dengan taraf kedudukan isteri. Ya. Kadi hakim bicaralah, ya. Kadi hakim telah membuat kesilapan dalam memutuskan beliau menolak permohonan perayu berdasarkan bahawa beliau tidak mahu tinggal di tempat tinggal yang disediakan oleh suami. Ya. Betul lah tadi, saya silap baca tadi. Ya. Oleh itu, keengganan untuk tinggal bersama dengan suami di bilik yang disediakan yang tidak sesuai dengan kedudukan isteri tidak boleh dianggap nusyuz. Oleh itu, dengan itu, jawatan kuasa rayuan berpendapat bahawa si suami telah meninggalkan isteri lebih daripada 6 bulan sebagaimana yang diperlukan dalam taklik. Dengan perbuatan itu telah sabit taklik yang telah dibuat sewaktu bernikah sebagaimana tercatat dalam surat nikah. Dengan itu tertalaklah isteri dengan satu talak. 40 hari tadi maknanya duduk di rumah isteri, selesa, ada kemudahan. Kemudian suami hanya terdaya menyediakan bilik bilik yang tak lengkap lah, bilik kecil, disebut tadi yang saya sebut bilik kecil. Bila bilik kecil, isteri tak maulah, isteri tak maulah duduk kat bilik tu, sebab dia dah selesa duduk di rumah, tak mau tinggal bilik kecil. Bila isteri tak mau tinggal sama bilik kecil tu, tempat suami kerja kilang tadi ni, suami tinggal isteri ni, tak balik-balik dah. Tak balik-balik jenguk isteri lebih daripada 6 bulan tadi. Jadi di peringkat mahkamah qadi, mahkamah rendah lah sekarang ni, bila isteri ni mohon cerai taklik, mahkamah qadi tolak dengan alasan isteri tadi tak mau, tak patuh lah maksudnya, tak patuh, tak mau ikut isteri duduk, tak patuh, tak mau ikut suami duduk kat bilik kecil tadi. Jadi isteri tadi merayu, dia merayu ke jawatan kuasa rayuan ulang bicara, mahkamah rayuan sekarang lah. Jadi mahkamah rayuan kata mahkamah qadi tadi atau mahkamah rendah tadi telah tersilap buat keputusan, sebab berkaitan dengan tempat tinggal ini hendaklah mengikut taraf isteri, mengikut kebiasaan isteri. Isteri ni biasa tinggal di rumah, maknanya kata rumah teres lah, mana sewalah rumah teres, yang setaraf dengan dia, atau mengikut kadar kemampuan, janji rumah. Dalam kes yang lain yang saya ingat, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan, sekurang-kurang rumah yang perlu disediakan oleh suami ni macam mana sifat dia, iaitu sebuah rumah yang ada ruang tamu, ada dapur nak memasak, ada bilik air, ini sekurang-kurang lah, ada keperluan asas maksudnya, ini
pernah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan. Jadi kalau sekadar bilik, tak ada bilik air, ya, tak ada kemudahan asas, ya, untuk isteri tinggal, ini isteri berhak menolak, ya, untuk tinggal di bilik tu, isteri berhak menolak. Tak dikira nusyus, ya, tak dikira derhaka kepada suami, ya. Jadi sebab tu dalam kes di di Perak tadi ni, Khatijah lawan Ismail tadi, Mahkamah Rayuan dia terbalikkan keputusan Mahkamah Qadi. Ya, Jawatan Kuasa Rayuan Ulang Bicara, dia terbalikkan keputusan tu dan sabitkan sabitkan cerai taklik dan isteri tertalak dengan satu talak. Kemudian ni kes di Negeri Sembilan, negeri saya lah ni, ya. Kes Roqiyah lawan disarankan supaya amat penting bagi mana-mana pihak menyimpan apa jua bentuk bukti resit pemberian nafkah, ya. Ini bagus juga cadangan ni, ya. Resit sekarang ni tak ada masalah, ya. Kalau kata berkaitan dengan nafkah ni, kita biasanya sekarang ni kita transaksi melalui bank, ya. Kita transfer, ya. Penyata bank tu boleh menjadi saksi, ya. Saya kalau amalan saya sendiri pun tiap-tiap bulan memang saya transfer kepada akaun isteri lah, ya. Akaun isteri sekian, ya, untuk perbelanjaan rumah, ya, bayar kereta, fee sekolah anak dan sebagainya, ya. Itu tak ada masalah. Pada saya sekarang tak ada masalah. Sebab kita ada sistem bank, ya, banking system yang semua penyata akaun kita memang tercatat lah, ya. Jadi tak ada masalah, mudah untuk kita buktikan. Balik kepada cerai taklik tadi, ya. Satu kes lagi saya kongsikan di Negeri Sembilan, ya. Kes Roqiyah lawan Muhammad Fuad, ya, di mana pihak isteri membuat tuntutan untuk mengesahkan cerai taklik kerana pihak suami, ya, tidak memberi nafkah zahir dan batin, ya, untuk masa 7 hingga 8 bulan. 7 hingga 8 bulan tak beri nafkah zahir dan batin, ya. Kemudian diberi keterangan dalam mahkamah, ya. Dua pihak beri keterangan lah, ya, dengan saksi-saksi. Apa kata mahkamah? Mahkamah Syariah daerah ni, daerah mana ni tak disebut, ya. Bahawa kedua-dua pihak mengaku tidak dapat berhubungan bersama sebagai suami isteri lebih kurang 4 bulan, ya. Yang mana di dalam lafaz taklik ada menyatakan bahawa masa 4 bulan lebih sekiranya suami tidak dapat bercampur dengan sah, ya, dari segi hukum syarak, maka isteri boleh membuat tuntutan cerai taklik di Mahkamah Qadi, ya. Ini masuk bab nafkah batin, ya, hadirin hadirat sekalian, ya. 4 bulan, ya. Sebab itu dalam lafaz taklik sekarang, kalau suami itu dia lafazkan lafaz taklik itu, ya, antaranya dia kata kalau saya tidak bermuasyarah dengan baik, ya, yang layak, ya, bersama isteri lebih daripada 4 bulan, ya. Ini termasuk nafkah batin lah tu, ya. Jadi dalam kes ni maknanya suami isteri tidak berhubungan atau tidak ada hubungan kelamin selama lebih daripada 4 bulan. Ni masuk dalam taklik ni, ya. Jadi isteri membuat tuntutan cerai taklik di Mahkamah Qadi, ya. Dalam sepanjang keterangannya di mahkamah, ya, pihak isteri pihak suami, ya, tidak langsung menimbulkan secara langsung bahawa isteri itu derhaka kepadanya. Suami tak menunaikan kewajipan nafkah batin. Dan dalam masa bercara di mahkamah tak ada pula dibuktikan isteri ini derhaka ke pada suami, tak ada, ya. Jadi mahkamah mendapati bahawa kedua-dua pihak berpendapat, mana bersetujulah keterangannya, dalam masa 7 hingga 8 bulan itu tidak bersama dan tidak ada memberi dan menerima apa-apa nafkah zahir dan batin, ya. Mahkamah mensabitkan, dengan itu mahkamah mensabitkan tuntutan isteri dan mengesahkan jatuh cerai taklik, ya, 1
taklik, cerai taklik satu talak ke atas isteri ya. Kenapa 4 bulan tadi tu? Maknanya kalau suami tidak menunaikan nafkah batin kepada isteri selama lebih daripada 4 bulan, isteri boleh mohon cerai taklik di mahkamah. Dengan syarat dia pun tak ada tidak disabitkan nusyuz menderhaka kepada suami. Boleh disabitkan. Ini kes yang menarik lah di Negeri Sembilan ni. Dalam kes ni mana 7-8 bulan. Kenapa 4 bulan? Mana datang 4 bulan ni? Dalam kitab Fiqhul Mar'ah wal Baitul Muslim, dalam satu kitab kitab yang besar jugalah, dikisahkan, diceritakan waktu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Waktu itu kan Islam berkembang ke seluruh dunia, dan tentera-tentera orang Islam ni keluar berjihad, berperang, membuka negeri-negeri ataupun negara-negara yang memerangi negara-negara yang bukan Islam ini, dan akhirnya semua masuk Islam. Jadi askar-askar Islam ni, tentera Islam ni keluar berperang ni berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Maka Sayyidina Umar melihat perkara ini, ini keprihatinan, ini hebatnya Sayyidina Umar ni masa jadi khalifah. Dia tanya kepada isteri-isteri yang ditinggalkan ni, isteri kepada tentera-tentera Islam. Dia tanya, berapa lama kamu boleh tahan? Boleh tahan ditinggalkan oleh suami tadi ni. Dia tanya isteri kepada askar-askar tentera-tentera Islam. Sayyidina Umar tanya, maknanya boleh tahan tanpa ada nafkah batin tadi. Itu maksudnya. Jadi dijawab oleh isteri-isteri tentera Islam ni, maksima 4 bulan. Ini mungkin fitrah seorang perempuan lah rasanya. Jadi daripada nas inilah diambil hukum, hukum fiqh yang dikaji oleh para ulama kita. Inilah yang dimasukkan dalam taklik nikah tadi. Tak boleh lebih daripada 4 bulan. Kalau lebih daripada 4 bulan tinggal tak beri nafkah zahir dan batin ni, isteri boleh mohon cerai taklik. Boleh faham hadirin hadirat sekalian. Jadi dalam kes di Negeri Sembilan ni, sebab itu hakim sabitkan cerai taklik tadi. Sebab suami ni dah tak beri nafkah zahir dan batin lebih daripada 7-8 bulan. Jadi hadirin hadirat sekalian, banyak lagi lah kes-kes yang cerai taklik ni yang suami tak beri nafkah, sama ada nafkah zahir, nafkah batin dan sebagainya. Saya nak kongsikan juga kes-kes yang mana berlaku serangan ataupun suami memukul isteri. Untuk cerai taklik ni boleh. Cerai taklik boleh jikalau suami mencederakan. Ada dalam taklik nikah kan. Lepas akad nikah tu suami ada baca supaya tidak mencederakan isteri. Dalam kes ni kes di Perlis, minta maaf lah kalau ni orang Perlis kes lama ni, kes lama Dalam kes di Perlis ni, Hasnah lawan Sa'ad tahun 1975. Isteri ni menuntut cerai taklik di mahkamah qadi kerana suami telah memukul dia. Disebut dalam kes ini telah memukul isteri melebihi syarak dan adat. Melebihi syarak dan adat. Jadi apa maksud melebihi syarak dan adat ni? Apa kata syarak bab pukul isteri ni? Iaitu pukul yang tidak mencederakan. Digunakan bukan bahan yang keras. Kayu ke besi ke, tak boleh.
Tak boleh pukul isteri begitu, tak boleh. Ya. Yang boleh guna apa? Ya, bahan yang tak keterlaluan lah. Ya. Atau nak guna rotan yang tidak memberi bekas. Boleh. Kalau nak rotan isteri lah, rotan yang tidak memberi bekas. Maknanya tak lebam lah, tak birat. Ya. Itu hukum syarak. Ya. Adat pun sama saya rasa. Ya. Adat pun sama. Pada kebiasaan lah. Ya. Jadi dalam kes di Perlis ni, isteri mohon cerai taklik sebab suami memukul melebihi kadar yang dibenarkan oleh hukum syarak dan juga hukum adat. Ya, suami telah memukul isteri di bahagian muka, telinga kanan, dada, belakang. Kemudian ada surat doktor dikemukakan sebagai bukti. Ya. Jadi kadi berpendapat keterangan suami yang mengatakan tidak memukul isteri adalah tidak munasabah. Ya? Suami hadir dalam kes ni di mahkamah, dia kata tak pukul. Kalau tak pukul macam mana kan, ada keterangan, surat doktor semua siap. Ya? Jadi dalam kes ini mahkamah sabitkan dakwaan isteri dan disabitkan jatuh cerai taklik ke atas isteri tadi oleh mahkamah. Ni ya. Kemudian kes di Kelantan ya. Kes di Kelantan ni Mariam lawan Stufa tahun 1981 kes ni. Suami telah pukul isteri sehingga melecet pergelangan tangan isteri dan terpaksa dirawat di hospital. Isteri telah buat laporan ke balai polis. Suami menafikan tuduhan itu ya. Dan telah meminta maaf dalam perbicaraan ni ya. Jadi dalam kes ni oleh kerana sabit berlaku kecederaan kepada isteri tadi itu, maka mahkamah sahkan sabitkan tuntutan isteri, gugur talak gugur talak secara taklik jatuh cerai taklik lah ya. Kemudian ada lagi kes lah, kes-kes lain. Saya tadi nampak ada soalan sekejap saya cuba jawab. Assalamualaikum Ustaz, kenapa suami sekarang susah nak bagi nafkah untuk anak isteri? Kejap kerja, kejap tidak. Astagfirullah. Yalah. Kepada yang bertanya Puan Mun ini ialah saya tak dapat nafikan lah. Ada keadaan yang suami yang cuai. Sebab itu kita ada undang-undang ni. Supaya nak memastikan hak-hak isteri terbela. Dalam bab nafkah ni, suami cuai ataupun gagal beri nafkah lebih daripada 3 bulan, isteri boleh datanglah buat tuntutan cerai di mahkamah. Cerai fasah. Cerai taklik kalau tak silap 4 bulan kan. Itu yang saya boleh jawab lah kejap kerja kejap tidak ini, itulah hadirin dan sekalian dia yang saya ingat dia balik kepada didikan keluarga lah didikan keluarga. Saya pun menyaksikan sendiri bagaimana ada orang lelaki ni dia tak kisah, dia tak ada kisah nak kerja ke tak kerja, dia tak kisah. Ada juga, memang ada. Ada yang isteri tanggung suami pun ada. Saya menyaksikan sendirilah. Ini beberapa kes jadi itulah susah nak cakap. Dia balik kepada, saya ingat, didikan keluarga lah. Dalam kitab Al-Halal wal-Haram karangan Dr. Almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kitab dia kata, dalam kitab tu dinyatakan orang lelaki ni wajib bekerja. Orang lelaki ni wajib bekerja sebab orang lelaki ni bila dah capai umur dewasa, dia kena menanggung. Sama ada menanggung keluarga, isteri dan juga anak-anak,
ataupun nak menanggung ibu bapa yang telah tua yang tak terdaya bekerja. Ni orang lelaki, dia wajib tu hukum dia. Sebab tu dalam kitab Al-Halal wal Haram, kitab halal dan haram dalam Islam yang dikarang oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia menyatakan hukum bekerja ni adalah wajib. Bagi orang lelaki wajib. Bagi orang perempuan tengok keadaan. Sebab orang perempuan ni istimewanya dia adalah ditanggung. Dalam tempoh keluarga sebelum berkahwin ditanggung oleh ayah dia. Sehingga berkahwin orang perempuan ni istimewa, orang perempuan ni hak dia memang Allah Ta'ala ataupun agama Islam ni bela hak-hak wanita ni cukup cantik. Sebelum berkahwin, bapa dia lah yang bertanggungjawab memberi nafkah, kecuali dia dah bekerja, dah ada pendapatan sendirilah, itu lain lah. Kemudian bila berkahwin, suami pula yang bagi nafkah. Kemudian bila bercerai, dia balik pada bapa tadi ni, pada wali dia. Kalau bapa dia masih hidup lah. Ni istimewa orang perempuan ni. Hak nafkah dia memang terjamin. Sama ada dalam berkeluarga, mak bapak tanggung tadi bapak lah atau suami, atau bila bercerai balik kepada wali dia. Bapak lah, sama ada bapak, datuk, adik-beradik, bapak saudara. Tu orang perempuan ni istimewa. Kemudian soalan lain tadi, harap mak ayah yang tanggung. Kawan saya anak lelakinya asyik kahwin cerai, tapi nafkah untuk anak-anak tak pernah bagi, maknya kesian. Okey, Puan Bun bagi yang kalau suami tadi ni tak cuai bagi nafkah, boleh tuntut nafkah kepada siapa? Indahnya Islam ni, dia saya nak sebutkan dalam Islam bab nafkah ni ada collective responsibility. Bila seorang suami itu bercerai, cerai, ada anak, bekas suami ni tak peduli nafkah anak ni, boleh tuntut dengan siapa? Boleh tuntut kepada bapa kepada bekas suami tadi ni, datuk dia lah, datuk kepada anak kita ni, boleh tuntut. Siapa lagi kita boleh tuntut? Ni hukum syarak dan undang-undang, ada dalam undang-undang keluarga Islam kita. Nanti kita sampai dalam bab tu. Saya serangkan nanti. Bapa dia kepada datuk dia boleh tuntut, kepada adik-beradik suami boleh tuntut. Jadi nanti mahkamah kira lah berapa dia punya persen dia tu. Itu mahkamah yang akan putuskan. Boleh tuntut. Tak ada masalah. Cumanya sekarang ni di mahkamah syariah ni peruntukan undang-undang ni, saya ingat peguam-peguam pun tahu tapi jarang digunakan. Saya pun pelik juga. Kenapa nak tuntut, asyik nak tuntut kepada nafkah anak ni, nak tuntut kepada bapa dia entah ruyup entah ke mana dah. Macam mana nak tuntut? Tuntutlah kepada waris dia. Ni hukum syarak. Hukum syarak dan juga undang-undang. Boleh tuntut kepada waris dia. Siapa waris dia? Bapa kepada bapa, adik-beradik bapa yang lelaki lah. Ni orang-orang yang bertanggungan pada hukum syarak untuk menunaikan kewajipan nafkah. Ada dalam undang-undang kita. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, ni kes cerai biasa, hasil daripada kaunseling bersama wakil pendamai masing-masing, hakim putuskan kes adalah scam. Apa maksud scam? Allah. Ni saya tak apa faham lah Puan Rosnita punya soalan ni. Kes adalah scam, saya tak faham ni. Saya tak faham. Puan Rosnita boleh jelaskan tak kalau ada dalam soalan ni? Puan Rosnita Yusof, sila terangkan, huraikan. Saya tak faham soalan. Kalau dia nak ambil masa dulu tak apalah, saya baca yang lain. Kalau suami tidak berkemampuan kerana keuzuran sebab sakit yang lama bertahun-tahun, isteri tak menuntut apa-apa pun, macam mana hukumnya dalam Islam? Kalau suami yang uzur tadi pun ni dikira maknanya sama macam tadi tu. Boleh tuntut kepada waris dia.
Bila suami tak mampu beri nafkah, boleh tuntut kepada bapa suami, adik-beradik kepada suami, boleh tuntut. Hukum dalam Islam tu, sebab ini yang dikatakan collective responsibility. Ini orang-orang yang bertanggungan menurut hukum syarah. Sampailah nanti isteri suami ni sihat, dia boleh bekerja balik, ada pendapatan balik, baru jatuh wajib balik kepada suami tadi tu. Kalau tidak, dia jatuh wajib tu kepada waris-waris yang lain tu. Scam tu ada percanggahan. Scam tu ada percanggahan antara kedua pihak keluarga. Dia bukan scam. Saya rasa bukan scam ni, saya rasa yang dimasukkan ni syikok rasanya ni. Syikok ke scam? Scam ni tak ada kena-mengena ni dengan cerai ni. Scam ni ada percanggahan orang sekarang ni. Syikok lah, syikok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Nursinta. Hakim cakap hasil daripada perbincangan tu dia kata macam kedua belah pihak ada percanggahan daripada pihak keluarga plaintiff dengan defendant lah. Lepas tu jatuhan kuasa pendamai selepas jatuhan kuasa pendamai tu akan jumpa balik hakim dan hakim memutuskan hasil daripada perbincangan tu ada pertelingkahan antara dua pihak keluarga, antara pihak keluarga defendant dengan plaintiff. Jadi nanti bukan scam, itu syikok nama dia. Syikok. Dia perbalahan suami isteri. Salah dengar dah Ustaz. Lepas tu Shin, Qaf, Alif, Qaf. Tu syikok. Okay. Saya faham. Okay. Saya terangkan. Lepas tu nanti Ustaz dia begini, bila akan ada seterusnya akan bawa hakam masing-masing lah. Ya, betul. Saya terangkan. Lepas tu kalau macam ni biasanya Ustaz macam mana ya? Adakah memihak pada defendant ataupun memihak pada plaintiff? Bila dah kes sampai kes macam ni, tahap macam ni. Terima kasih Ustaz. Okey. Jadi saya dah terangkan rasanya dalam kuliah yang lepas, iaitu apabila kes ni dia bawa kepada jawatan kuasa pendamai. Jawatan kuasa pendamai biasanya dipengurusikan oleh pegawai agama. Iaitu sama ada untuk mendamaikan suami isteri ni boleh didamaikan ke tidak. Atau bila tak boleh didamaikan, laporan daripada jawatan kuasa pendamai tadi ni maknanya dia akan beritahu hakim lah, gagal. Gagal didamaikan, dipulang balik kepada mahkamah. Jadi hakim bila dapati jawatan kuasa pendamai ni gagal nak mendamaikan pihak suami isteri ni, jadi hakim kena tengok ada ke tidak syikok. Apa maksud syikok? Perbalahan suami isteri yang tak boleh didamaikan. Sama ada syikok itu datang daripada isteri ataupun daripada pihak suami ataupun kedua-dua belah pihak. Jadi maknanya syikok ni berbalah lah. Tak dapat nak digundingkan lagi dah. Itulah. Keputusan dia macam itulah. Jadi bila hakim sabitkan syikok, maka hakim akan perintah supaya dilantik hakam. Yang pertama hakam keluarga yang saya sebut dulu kan. Hakam keluarga ni sampai maknanya wakil daripada hakam ni, maksudnya wakil lah, hakam daripada pihak isteri, seorang hakam pihak suami. Jadi kedua-dua hakam ni berunding, sampailah satu peringkat, maknanya hakam bagi pihak suami tadi ni boleh minta persetujuan daripada suami untuk melafazkan talak, mendapatkan kuasa lah, maksudnya kuasa wakil. Jadi maksudnya hakam dari pihak suami ni, hakam jadi wakil kepada pihak suami, dia akan berunding pula dengan hakam pihak isteri, wakil daripada isteri tadi. Jadi sampai hakam daripada pihak suami tadi ni, kalau boleh dia dapatkan kuasa daripada pihak suami tadi untuk melafazkan talak kepada pihak isteri. Dia begitu hakam ni sebenarnya. Tetapi biasanya hakam keluarga ni tak berani.
tak berani nak melafazkan talak walaupun ada kuasa wakil diberi kepada oleh suami tadi ni. Jadi apa yang berlaku sekarang, biasanya hakam keluarga ni kalau tak berjaya dipulangkan kepada mahkamah, maka mahkamah akan lantik hakam yang profesional. Kita ada hakam. Kita lantik hakam profesional ni yang memang kita dah latih dari segi hukum syarak dan undang-undang, dan mahkamah boleh bagi kuasa. Sebab ada syikok tadi ni, kena faham syikok tadi ni, perbalahan suami isteri ni tak boleh didamaikan lagi, itu syikok. Jadi hakam selepas hakam keluarga tadi gagal, mahkamah akan lantik hakam profesional tadi ni, yang mahkamah sendiri memang ada senarai dia lah. Hakam-hakam ni kita dah latih dah beri kursus, dan hakam bagi pihak suami tadi ni kita beri kuasa. Hakim beri kuasa, ni undang-undang dan hukum syarak. Hakim beri kuasa sehingga boleh melafazkan talak. Sebab apa? Sebab nak mengelakkan tadi gantung tak bertali tadi ni. Ni bukan cerita Puan Nursinita bukan cerita siapa menang siapa kalah ni. Ceritanya hakam ni lah dengan tujuan akhirnya untuk memisahkan pihak-pihak melalui hakam tadi ni. Sebab berlaku syikok tadi, tak boleh didamaikan lagi dah. Jadi kalau tak boleh didamaikan lagi, apa ending dia? Endingnya ialah hakam ini diberi kuasa oleh mahkamah untuk melafazkan cerai. Jadi tak adalah berlaku gantung tak bertali. Boleh faham saya ingat tu. Itu dah jawapannya lah. Bukan scam syikok tadi. Syikok iaitu perbalahan suami isteri. Jadi hadirin hadirat sekalian dah pukul 9.06 minit dah. Saya kalau ada satu soalan lagi lah kalau nak tanya mungkin juga. Puan Maimunah tu angkat tangan, mungkin kita bagi soalan terakhir. Ya, Puan Maimunah. Sila Puan Maimunah. Ya, sila. Silakan Puan. Puan Maimunah on kan mic. Kita bagi soalan terakhir. Ini soalan terakhir ya. Boleh ya, sila. Boleh. Ianya bukan soalan yang melibatkan cerai ya, tetapi ia melibatkan hak. Hak terhadap anak. Sebab saya ikuti belum sampai ke atau tak ada, tapi rasanya itulah banyak terjadi. Bab anak-anak ni belum sampai lagi, jauh lagi Puan. Tak apa, bolehlah tanya. Tapi kalau saya dapatkan awal bagaimana? Boleh tanya. Mana dia nak dapatkan maklumat? Okey. Dapatkan maklumat untuk kita semualah. Ya. Apa soalannya Puan? Soalannya begini. Kini makin ramai anak-anak yang mengabaikan orang tua ya. Mungkin orang tua itu sudah berusaha secara spiritual, macam-macam lah. Malahan dia semakin berani tidak balik. Jadinya kalau dalam mahkamah ada tak untukannya dan bagaimana? Terima kasih. Tentang apa tadi Puan Sebab timbul tenggelam. Suara Puan timbul tenggelam tadi tu. Anak tak balik kot. Maimunah. Saya tak tahu. Dia kata tentang pengabaian lah, anak-anak ada yang tak balik. Sekarang ini semakin ramai anak-anak yang begitu berani mengabaikan kedua ibu bapa. Soalan ini adalah untuk pengetahuan saja ya. Sanggup okey. Saya jawab. Tidak abaikan dari segi memberi sumbangan yang sedikit. Kalau yang perempuan dinyatakan sebagai ayah, dia anak perempuan, dia ada adik-beradik lelaki. Sedangkan adik lelaki-lakinya itu biasa-biasa aja. Kadang-kadang sama tinggi tapi memang sekarang susah. Ini juga merupakan saya ujian ya. Jadi saya mau tanya, ada tak peruntukan di mahkamah? Sebab saya pernah mengikuti satu kes mahkamah di mana satu lecturer telah disaman oleh ibunya atau bapaknya gitulah ke mahkamah. Adakah ada peruntukan? Ada. Saya jawab Puan. Okey. Terima kasih kepada Puan Maimunah yang bertanya. Kebetulan kes yang disebut oleh Puan Maimunah itu sebenarnya kes di Negeri Sembilan.
Kes ni berlaku pada tahun 2012 ya, di mana ibu bapa menyaman anaknya ya. Anak ni ada doktor falsafah ya, PhD ya. Saman anak sebab tak ada nafkah ya. Benar ya. Dia termasuk kepada tadi tu ya. Sebab itu saya dalam bab nafkah ni ada nafkah zaujiyah, nafkah keluarga ya. Nafkah isteri, nafkah anak-anak, tu nafkah zaujiyah, nafkah keluarga lah ya. Ada nafkah anak-anak. Ada satu lagi panggil nafkah aqarib, nafkah kaum kerabat ya. Nafkah anak kepada bapa tadi yang saya sebut tadi ya, bapa yang dah tak berdaya bekerja, wajib sebenarnya. Anak-anak ni tak boleh abaikan. Kalau berlaku pengabaian, ni yang berlaku kes tahun 2012 ni di Mahkamah Tinggi Seremban ya. Waktu tu saya di HQ ya, bertugas di HQ, diputuskan oleh sahabat saya sekarang ni jadi Ketua Hakim Syar'i Negeri Melaka Datuk Nazri Abdul Rahman. Waktu beliau menjadi Hakim Mahkamah Tinggi di Seremban, kes ini berlaku ya. Mak bapak saman anak untuk dapat nafkah. Memang ada hak. Sebab kita ada peruntukan undang-undang dan juga hukum syarak, iaitu untuk menyaman menyaman ataupun menuntut daripada waris-waris yang berhak ya, yang sepatutnya menunaikan tanggungjawab nafkah. Boleh ya. Jadi cumanya kita minta jauh lah ya, supaya tak berlakulah daripada kalangan kita, anak-anak kita dan saudara mara kita lah ya. Saya ingat saya dah menjawab lah soalan ya. Tentang peruntukan undang memang ada. Wallahu a'lam. Jadi hadirin hadirat sekalian, saya kira saya berhenti di situ dulu. Permohonan itu adakah ke Mahkamah Syariah atau bagaimana? Mahkamah Syariah ya, boleh tuntut di Mahkamah Syariah. Ya. Ya, okey. Terima kasih ya, Tuan. Assalamualaikum. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi hadirin hadirat sekalian insya-Allah kalau ada lagi soalan-soalan boleh simpan dulu, nanti insya-Allah kita sambung dalam kuliah akan datang, boleh tanya balik lah insya-Allah ya. Hadirin hadirat sekalian apa ni, ada lagi soalan ni? Ingat soalan-soalan tu simpan dululah Datuk. Okay. Untuk minggu depan insya-Allah. Jadi saya mohon maaf. Ya betul ya. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan dan kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini dapat sedikit kefahaman pada kita berkaitan dengan tuntutan cerai taklid di mahkamah. Mohon maaf sekali lagi, saya aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah, kuliah kita berjalan dengan lancar. Syukran jazilan pada Al-Fadhil yang amat arif, Datuk Abbas Nordin, kuliah tentang hak wanita dalam undang-undang keluarga, dan pada malam ini kita tumpu kepada perceraian taklid. Jadi perceraian ni adalah diharuskan, namun itu perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Taala. Mungkin itu jalan terakhir jika semua usaha untuk memulihkan perkahwinan gagal dan tidak dapat selesaikan konflik seperti yang Ahmad Arif beritahu tu, contohnya sikap tadi, konflik tak dapat diselesaikan, dan juga mudah-mudahan contoh-contoh yang disampaikan dengan kes-kes perceraian taklid di mahkamah tadi memberi pertambahan ilmu, merungkaikan masalah-masalah tentang kes-kes tersebut. Mudah-mudahan kita doakanlah pada ahli keluarga kita, saudara mara kita, jauhkanlah daripada berlakunya kes-kes penceraian yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita doakan yang terbaik untuk ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi kita teruskan bersama dengan Al-Fadhil yang amat arif untuk kuliah-kuliah. Banyak lagi perkara yang kita ingin ketahui dan dirungkaikan. Jadi insya-Allah teruskan bersama dengan kuliah kita seterusnya. Jadi sebab sebentar lagi kita akan bersama live langsung dari Madinah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syafi'i Johan
untuk kuliah insya kita. Jadi untuk kita akhiri kuliah kita sekali lagi dengan rasa bangga, persilakan Yang Amat Arif Datuk Nordin untuk membaca tasbih untuk doa, tasbih kafarah dan surah Al-As. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan surat Al-An'am. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya mohon izin Dr. untuk Abbas Nordin. Terima kasih.